Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Zul, Cikgu ICT anda di SMK Serdana. Okey, hari ini saya akan menunjukkan cara untuk post soalan ataupun tugasan di Google Classroom. Kita tahu SMK Serdana akan menjalankan exam online, iaitu melalui gerak gempur tak lama lagi. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara untuk post soalan, set soalan sebenar di Google Classroom. Okey, mari saya tunjukkan. Okey, buka Google Classroom anda, ini Google Classroom saya. Saya tunjukkanlah ini Google Classroom. Okey, perkara pertama sekali yang cikgu kena tahu adalah mesti tahu apakah mata pelajaran yang cikgu ajar. Okey. Jadi segala soalan akan berada di program kecemerlangan ni. Akan berada di program kecemerlangan ni. Inilah dia. Jadi semua soalan akan berada di Classwork. Okey. Dekat sini cuma ada asas sains komputer dan sains komputer. Nanti saya akan aktifkan, admin akan aktifkan semua soalan akan dipost di sini. Untuk contoh ni, saya akan ambil sains komputer. Katakanlah ini adalah subjek cikgu. Okey, klik. Okey, katakanlah ini adalah subjek cikgu. Okey. Kalau cikgu tak menggubal soalan, jadi cikgu kena ambil soalan dekat sini, cikgu kena ambil soalan dekat sini. Okey, jadi buka sahaja soalan ni, katakan contoh, bila dah buka macam ni, okey, klik pada more action ni, klik pada more action ni. Sebab kita nak download. Kalau boleh cikgu download siap-siap lah. Senang. Kalau apa-apa masalah. Jadi kita open in new window. Okey, lepas tu kita download. Jadi cikgu simpanlah kat mana-mana dalam folder di komputer cikgu. Okey. Jadi kita bangkah. Kita back balik. Okey, sekarang ni kita nak post soalan pada mata pelajaran cikgu. Jadi cikgu kena tahu waktu jadual exam mata pelajaran cikgu. Kalau ada 3-4 kelas, kena post soalan setiap kali mata pelajaran cikgu tu di Google Classroom. Okey. Jadi katakanlah contoh saya akan ambil 5 UiTM ni. Tapi sebelum tu jangan lupa cikgu kena ambil arahan. Arahannya ada di sini, jangan lupa arahannya ada di sini. Okey. Cikgu kena ambil arahan. Arahan tu standardized untuk semua orang. Kalau boleh ambil arahan tu. Mana ni? Tak buka pula dia. Okey, ni ada arahannya. Copy paste saja arahan ni. Nanti cikgu boleh edit mengikut kesesuaian. Okey, copy paste. Okey. Edit copy arahan ni dulu. Okey, jadi bolehlah kita post soalan. Okey, saya ambil contoh. Contohnya kita nak post soalan. Okey, jadi kita akan pergi pada Classwork. Jadi kita akan create, kita akan create iaitu create assignment. Okey, kita akan create assignment dahulu. Okey, jadi kita tulislah kat sini. Tajuk cikgu mesti ada. Iaitu gerak gempur subjek yang cikgu ajar. Okey, lepas tu tingkatan berapa. Lepas tu masukkan arahan. Okay, jadi dekat arahan ni, ikut kesesuaian lah. Yang ni standardized punya arahan. Okay, contoh macam saya, subjek saya masa menjawabnya adalah 1 jam 30 minit. Jadi saya ubahlah. Okay. So, mulanya katakan tadi, pukul 9, 10, 11, 30 baru habis. So, ubah kat sini lah. 11.30 pagi. Baru habis. Okey, cikgu boleh tambah arahan di sini. Terpulanglah kalau cikgu ada katakan contoh menggunakan kertas graf, menggunakan kalkulator, cikgu tambah sendirilah ya. Yang ini adalah standardized arahan yang di mana unit gerak gempur telah sediakan. Okey. Seterusnya pada bahagian ini cikgu boleh kliklah berapakah kelas cikgu. Kalau cikgu mengajar banyak kelas untuk satu mata pelajaran tu boleh klik untuk post untuk post. Okey.
Boleh macam saya ni ada satu kelas je lah. So saya klik satu. Okay, jadi saya akan buat point. Okay, macam saya, sebab murid-murid saya ni ada kerja khusus. Jadi saya tak kira dia 100%, saya kira dia 70%. Okay, kalau cikgu 100%, 100% saya ikut markah kertas cikgu. Okay, due date. Okay, kita tengok jadual cikgu ya. Jadual periksa cikgu tu bila. Berapa hari bulan. Kita nak tentukan waktu akhir dia kena turn in jawapan. Okay, katakan paper saya adalah pada 25 hari bulan. Okay, kita tengok pelajar habis menjawab pukul 11.30. Pelajar menjawab pukul 11.30. Jadi kita bagi ruang 15 minit untuk pelajar turn in soalan. 15 minit turn in soalan. Okay, soalan mesti turn in dalam bentuk PDF. Jadi kena ingatkan murid, soalan mesti turn in dalam bentuk PDF. Okay, jadi sekali lagi 25 hari bulan, masanya kita letaklah 11. Sebab kita nak 15 minit 45 AM. Jadi kita tahulah nanti kalau murid tu hantar lewat ataupun tepat pada masanya. Okay, topik kita letak dia sebagai ujian dan peperiksaan. Cikgu mesti ada topik ya. Kalau tak buat lagi kena create topik. Ada create topik ni Okay, buat dia sebagai ujian dan peperiksaan. Okey, lepas tu kita muat naiklah soalan kita yang kita dah download tadi tu dekat program kecemerlangan tu. Carilah balik, biasanya dia dekat download je. Jadi kita masukkan dia. Okey, kita boleh masukkan dia. Okey, jadi dah adalah ni gerak gempur sains komputer. Okay, kita buat student can view file Jangan buat make a copy for each student. Sebab kita punya exam online ni, kita memberikan set soalan sebenar, tetapi murid menjawab atas kertas, kajang ataupun buku latihan mereka. Murid kena tangkap gambar, snap gambar, lepas tu convert kepada PDF. Kalau murid tu menjawab dalam 3 muka surat, kena tangkap 3 muka surat. Okey. So kena semak balik, pastikan titlenya gerak gempur sains komputer tingkatan 5. Okay, arahannya dah disesuaikan mengikut mata pelajaran cikgu. Yang ini cuma ada tambahan lah. Kalau murid tu tak tahu macam mana nak convert ke PDF, kita bagi bantuan lah kat sini. Boleh convert ke PDF gambar murid tu, gambar hasil kerja murid tu melalui Telegram. Yang ni ada arahan dia. Okey, semak balik soalan dah muat naik. Soalan dah ada. Lepas tu kita tengok kelas mana. Okey, poinnya berapa. Okey, due date ni maksudnya waktu akhir murid kena turn in jawapan. Dan akhir sekali topik. Okey, kalau dah, okey, katakanlah cikgu buat awal. Kalau cikgu buat awal, cikgu buat 2-3 hari awal, cikgu boleh save draft. Nanti waktu kejadian, saya tunjuk dulu. Saya tengok dekat ujian dan peperiksaan. Mana ujian? Okey, ujian dan peperiksaan dia akan jadi macam ni lah macam kelabu blur-blur macam ni. Okay, nanti katakan contoh waktu exam nanti, macam exam saya 25 hari bulan. Jadi setengah jam sebelum peperiksaan bermula, saya dah bersiap sedialah depan komputer. So saya tekan edit assignment. Lepas tu saya akan terus assign 10 minit sebelum periksa bermula. Kalau katakan pukul 9, cikgu post lah 8.50. Jadi WhatsApp lah pada murid-murid dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram, cakap cikgu dah post soalan. Ataupun satu lagi, kalau cikgu tak nak assign 10 minit awal, cikgu boleh buat awal-awal. Katakan 3-4 hari awal ke, seminggu awal ke. Kalau boleh, kita akan buat dalam bentuk schedule. Kita tak nak schedule pada hari exam tu, nanti jadi masalah. Kalau nak buat schedule, buat awal-awal. Buat awal-awal. Okay, katakan contoh saya buat schedule, katakan periksa saya nanti 25 hari bulan. Saya dah buat awal ni, tak apa, tak ada masalah. Jadi peperiksaan saya pada 25 hari bulan Ogos. Okay, masanya, kalau ikutkan masa exam pukul 9, tapi saya letak dia 8.50. Okay, 8.50. Jadi saya dah boleh schedule. Dia akan automatic lah. Kalau cikgu malam tu tertidur, esok pagi dia akan auto post lah. Tapi untuk keselamatan, cikgu bersiap sedialah depan komputer ataupun handphone cikgu. Nak tengok soalan tu auto post ke tidak. Kat sini dia akan tunjuk lah
schedule for August 25 8.50 am. Okey, jadi kena pastikanlah soalan telah dimuat naik dalam Google Classroom mata pelajaran cikgu. Okey, ni saya tunjuklah ya. Ini yang saya dah buat. Okey, jap saya back balik. Itu dia ujian dan peperiksaan saya. Kalau kita assign, dia automatic akan jadi macam ni lah. Warnanya tebal sikit. Kalau dia tak hapus lagi, dia akan gelap macam ni. Okey, itulah dia cara untuk menghapus soalan. Harap membantu. Semoga kita dapat menjayakan exam online ni di SMK Seri Bedah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.